jalan-jalan tepi laut. Tiba-tiba sakit perut. Jalan-jalan. Kai. Kenapa ni cakap seorang-seorang? Tak ada Dah makan apa-apa dah, tak ada apa-apa. Aku sedang rehearse watak baru. Watak orang tua. Sebab tu ada tongkat ajaib Arjuna Cing Cing Cing. Oh, baguslah. Semoga menjadilah wataknya ya. Ingat buang terbiat cakap seorang tadi. Buang terbiat! Walaupun aku sudah tua, tapi aku masih waras. Jangan menghina aku. Relax lah. Tak payah method acting sangat kan. Orang tanya nak makan. Pergi kau! Jangan kau jenguk-jenguk aku lagi. Biar jadi kata! Semakin tua, semakin suka marah-marah. Adakah ini perkara biasa, Ainun? Semakin tua, semakin pelupa. Ketahui bagaimana untuk mencegahnya bersama Dr. Tam Keng Seng. Juga ikuti perkongsian seorang pesakit Lewy body dementia. Bersama kami untuk ketahui cara memahami, menyokong dan menjaga kesejahteraan mental warga tua. Semua ini dalam Sembang Sihat. Ainun, sudahlah tu. Kita dah nak mula ni. Cepat. Telefon pula. Cak, saya ni tengah lihat update ibu saya. Apa aktiviti hariannya? Nak tengok dekat monitor. Maaf Dr. Tam. It's okay. Maaf. Wah, aktif betul ibu awak ni. Macam kena pula dengan topik kita pada malam ni. Kesejahteraan mental dalam kalangan warga tua. Ya, dan saya pasti selebriti undangan Sembang Sihat pada malam ini, Siti Hajar dan Fadli Awaludin juga dah sediakan banyak soalan tentang topik kita. Selamat datang semua. Selamat datang. Dan sebelum kita rancakkan perbualan, kami berdua nak ransangkan minda Siti Hajar dan juga Fadli dulu. Okey? Kami nak kongsikan beberapa kenyataan dan anda berdua harus teka sama ada ianya fakta atau mitos. Okey, mitos pertama. Yeah. Penyakit fizikal dan rasa kesunyian merupakan punca utama kemurungan di kalangan warga tua. Betul atau salah? Sila jawab. Wah, dua-dua jawab betul. Wah, lah. cepat Kita eh. tengok. Tak payah fikir eh. Tepat ataupun tidak. Kita lihat. Betul! Tepat Bagus, sekali ah. kedua-duanya. Semua buat homework punya. Bagus. Doktor, boleh terangkan sedikit? Yang ni memang betul lah sebab kebanyakan bila warga tua sudah tua, mereka pun lebih senang ada pesakit-pesakit fizikal. Tetapi ada juga pelbagai faktor lain yang boleh menyebabkan kemurungan geriatrik. Punca lain macam dalaman dan luaran pun boleh menjadikan risikolah kepada kemurungan. Baik, kita akan kupaskannya dengan lebih mendalam lagi. Tapi seterusnya mitos kedua. Sikap lupa dan hilang ingatan memang tidak boleh dielakkan dalam proses penuaan. Betul atau salah? Okey aja, macam teragak-agak aja. Fadli, woi, confident. Tengok jawapannya Mari betul kita atau lihat. salah. Betul! Oh, dahsyat. 2 markah dah dua ni. Ada 2 markah. Doktor, boleh terangkan sedikit, doktor? Yang ni memang normal lah bila kita jadi lebih tua, otak pun merosot sedikit. So memory pun akan terjejas lah. Tapi ada langkah-langkah yang kita boleh gunakan untuk melambatkan memory keturunan. Ya. Mari kita ke mitos ketiga. Okey, ketiga pula. Siap sedia? Warga tua tidak mendapat manfaat sepenuhnya dari rawatan terapi atau penjagaan kesihatan mental. Betul atau salah? Wah, ni berlainan sikit. Hajar kata salah dan Fadli kata betul. Kita lihat. Salah! Siti Hajar betul. Ya. Siti Hajar menang lah. Yalah. Tapi mengapa ya doktor? Okay, so actually ada banyak cara kita boleh buat. Bila saya cakap risiko dalaman, maksudnya sudah berlaku atau susah untuk ubah. Macam penyakit fizikal, macam stroke atau kanser atau genetik. Yang ni sudah berlaku memang susah untuk ubahlah. Punca luaran tu macam kesepian dengan pengasingan sosial. Yang ni sedang berlaku tapi dia boleh ubah. Kurang senaman pun sedang berlaku tapi boleh ubahlah. Boleh diperbaikilah. Ya, macam itulah. Ada satu kajian menyatakan kemurungan menjejaskan kira-kira 1 daripada 5 orang berusia 75 tahun ke atas. Namun ramai yang tidak didiagnos. Dr. Tam, mengapa ini boleh berlaku? Satu ialah sering disalahfaham tentang kemurungan ni sebagai proses pengenuan normal.
Ada juga warga tua pun mereka rasa malu dan enggan mengakui masalah emosi. Generation mereka pun kadang-kala lebih fokus kepada kondisi fizikal. Doktor, kenapa ada warga tua yang senang mengalami mood swing dan berubah menjadi pemarah? Adakah ini normal? Perlu tengok tahap kemarahan itulah. Kalau mereka sering marah, lepas tu marah sangat kuat, sangat melampau, yang ini mungkin bukan normal lagi. Jadi kalau tidak normal, apakah pendekatan terbaik bagi ahli keluarga atau penjaga untuk menangani warga tua yang suka marah-marah ni, doktor? Pertama, kita perlu fahamilah apa yang punca kemarahan. Kita pun jangan marah dulu. Kita perlu tenang. Jangan marah balik lah. Ya, jangan marah balik. Kita cakap pelan-pelan lagi. Tengok apa masalah lah. Okey. Pastinya ramai di luar sana turut prihatin kerana kami telah menerima banyak soalan tentang topik ini. Mari kita lihat soalan yang diajukan penonton menerusi Facebook dan IG Mediacorp untukmu kepada pakar kita. Sekiranya kalau kita syak orang tua kita mengalami kemurungan tapi dia tak boleh terima, apa yang kita boleh buat? Kalau macam ni, kita perlu pelan-pelan lah. Lepas tu kita pun perlu cari masa yang baik. Kebanyakannya mereka good mood, bagus. Kita pujuklah masa tu. Tapi doktor, apakah tanda-tanda kronik yang menunjukkan jika warga tua tu dah sampai ke tahap memerlukan bantuan profesional? Apa yang harus dilakukan? Tanda yang sangat utama ialah bila mereka rasa mau putus asa. Mereka mau cedera sendiri. Yang itu paling utamalah. Kedua ialah perubahan tabiat. Tidur lebih banyak, tidur lebih kurang pun ada masalah. Ketiga ialah tiba-tiba mereka tak buat dia punya aktiviti harian. Kita perlu tengok 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sudah beza. Macam masa tu perlulah tengok doktor. Baiklah, masa untuk kita rehat seketika. Selepas ini kita akan dengarkan perkongsian dari seorang pesakit demensia. Juga ketahui jika sikap pelupa dan hilang ingatan boleh dielakkan di kalangan warga tua. Teruskan bersama kami dalam Sembang Sehat. Saya menghadapi sakit yang onset Lewy body dementia dengan Parkinson. Ketika tu saya bekerja di Jurong Island lah. Saya punya proses plant tu ada api yang besar tempat maintenance room. Saya boleh terus terduduk, saya lupa segala-gala semua. Lepas daripada hari itu pelan-pelan kan, saya makin lupa kan. Cik dengar anjang suara orang menangis. Cik pergi dapur tengok anjang Pak dapur. Pak dapur tengah ambil pisau. Ni pisau nak buat apa? Dia tu bawa pisau tu pergi balkoni, dia tutup balkoni. Cik call menantu cik dengan anak angkat 4 blok belakang tu kan. Tu dong pelan-pelan bawa dengan anjang, pisau tu dong kasih pada cik lah. Tu cik lekal-lekal cik sembunyikan pisau tu sampai sekarang dia takkan jumpa pisau tu lagi. Dan lagi satu insiden, cik nampak dia minum air, bawa gelas dia keluar pada toilet. Tu cik dah rasa macam something is not right lah. Kutip Part Hospital yang cakap dia buat MRI, brain dia dah kecil macam limau. Pertama memang susah untuk menerima lah. Terlampau sedih. Otak kita dah rosak. Doktor selalu cakap yang onset ni paling kuat adalah 8 tahun. Perlulah kalau kita dapat diagnose yang secepat mungkin lah. Saya ada 3 anak, 2 perempuan, 1 lelaki. Anjang mengajar diorang cara macam mana pertama sekali nak berbual dengan orang dementia. Dia ada 4 stages. Pertama, jangan argue. Kedua, jangan correct, jangan membetulkan. Ketiga, jangan reason out. Keempat, adalah intervention. Bila kita berbual kan, dia caregiver. Sebab tu Anjang duduk sini. Jadi Anjang dominant side kat sini. Itu kita takkan rasa intimidated, macam terganggu atau apa-apa. Sejak kebelakangan ni lah memang dia dah declining kan. Makin kaki dia Parkinson dia makin teruk. So memang dia lekas penat. Anjang suka bila keluar, nanti dia pimpin tangan Anjang. Sebagai caregiver pun kan, yang penting muka selalu mesti nak senyum. Cik penat, muka penat pun dia ingat cik marah dengan dia. Terpaksa cakap semua prihatin lah. Cakap baik-baik. Kalau dia triggered, cik tenangkan fikiran, cik pak bilik. Cik solat, cik duduk pak bilik. Itu lebih bagus lah. Anjang nak berterima kasih pada dia lah. Pasal selama ni dia jaga Masya Allah. Walaupun Anjang dah keadaan apa pun sekalipun dia sentiasa ada tu. Dia kata, siapa kalau pergi dulu, kita redakan lah. Jadi terima kasihlah Ibu. Ibu pun ucapkan terima kasih lah. Semoga Allah Ta'ala reda lah. Kita berdua lah.
Inilah Sembang Sihat menjawab segala pertanyaan anda tentang isu kesihatan. Tadi kita baru sahaja menyaksikan perkongsian Encik Anjang, pesakit demensia serta isterinya Cik Sarima yang menjadi sumber kekuatan dan penjaga setianya. Bercakap tentang demensia, Non, menurut hasil kajian kebajikan warga emas ataupun WISE, jumlah warga tua yang mengalaminya di Singapura telah meningkat lebih daripada 51,000 orang pada 2013 kepada lebih daripada 73,000 orang pada 2023. Namun, lebih ramai yang didiagnos dan dirawat sejak 2013. Tentunya warga tua memerlukan sokongan yang penuh kasih sayang, empati dan kesabaran dari ahli keluarga dan penjaga. Namun saya prihatin juga pada golongan penjaga seperti Cik Sarima tadi. Tanggungjawab yang dipikul sangat berat. Ajar, nampaknya awak agak terkesan dengan VT tadi. Ialah sebagai ibu dan isteri, saya tabiklah kekuatan Puan Sarimah tadilah. Bukannya senang nak mengimbangi emosi dan tekanan. Boleh benap lah. Kan? Jadi apa yang doktor boleh nasihatkan kalau itu terjadi? Kalau caregiver sangat stressful, ada burnout, saya akan beritahu mereka kita ada satu organisasi namanya Caregiver Alliance. So organisasi ini ada banyak bantuan. They have support group, ada sokongan kumpulan, ada workshop. Mereka pun ada teknik-teknik lah bagaimana jaga warga tua yang ada dementia. Doktor, saya ni kadang-kadang lupa sikit lah. Kan? Jadi sedikit. Jadi apa perbezaan antara kehilangan ingatan yang normal dengan kondisi yang lebih serius lah seperti demensia ni? Untuk kita kan, bila kita cakap memory, kita tengok demensia ni ada berbagai kumpulan simptom. So bila kita kata kognitif, kita bukan setakat tengok memory saja. Ada bahagian-bahagian lain lah. Kita ada dua types of memory lah. Dekat dengan long term punya. Short term, long term. Short term tu mereka lupa, hari ni saya makan apa. Long term tu mereka tak ingat kamu siapa. Bila saya kahwin. Bila saya pergi sekolah. Yang itu long term punya memory. Lepas tu kita pun tengok persepsi. Persepsinya macam Encik Anjang, dia punya gerakan akan terancam. Kadang-kadang macam letak putingan button tu mereka tak tahu bagaimana nak buat. Makan macam mana nak button up? Makan pun ada susah. So kalau ada banyak-banyak kumpulan simptom, lepas tu warga tua tu tak boleh berdikari lagi, masa tu kita cakap ada dementia. Okey doktor, apakah pandangan anda mengenai suplemen otak yang banyak terdapat di pasaran? Adakah ia benar-benar membantu dan memberi kesan dalam mencegah kehilangan ingatan ni? Kita punya market kan ada banyak suplemen. So, betul. tiap hari betul. saya punya patient Semua masalah pun, ada suplemen untuknya. So, kalau saya cakap punca dementia pun ada banyak. So, kadang-kadang low thyroid pun ada dementia. Vitamin B12 dengan folate low pun boleh dapatkan simptom dementia. Tapi yang paling baik ialah ginkgo. Ginkgo biloba paling baik, paling berkesan. Pastinya ada cara-cara lain yang boleh memberikan kesan positif pada minda warga tua. Tak perlu susah-susah, yang simple and sweet seperti apa yang Fadli lakukan pun boleh. Nak tahu apa yang saya maksudkan? Mari kita saksikan. Tahun berapa ibu ingat? 1997 agaknya sebab Fatin dah besar. Fatin 1996 kan? Umur berapa tu Fatin? Fatin about 1 year ni ya. Gambar ni? Gambar ni Pak Mahmud. Mokte. Ni Mokte, ni nenek ke? Okey ni? Mak Lang kan? Dengan Asri. Ibu, Cik Jawaya, Mother. Okey, last. Oh. You ni? Kat mana ni? Rumah Jom West. How lah you macam ni? 9 years old. Mana you tahu you 9 years old? Sebab 87 pindah. No, kita pindah 85. Kita pindah 85. Primary 1, Primary 2 lah ni. Jadi you 85, 86, 87. 87 lah. Okay. Thank you. Okay. Bagaimana Dr. Tam? Adakah dengan cara melihat kembali gambar-gambar lama dapat memberi sebarang kesan pada kesejahteraan mental Ibu Fadli? Ya.
So, terapi ni sebenarnya bahasa Inggeris ialah reminiscence therapy, terapi ingatan. Sangat bagus untuk bagi warga tua, mereka guna mereka punya memory lama, boleh rasa lebih ceria bila mereka beritahu story itu. Fadli, ada tak sebarang kesan positif yang anda lihat selepas melakukan aktiviti tadi dengan ibu anda? Oh, ada. Saya lihat ibu saya lebih tenang, lebih fokus ketika melihat gambar-gambar yang lama. Dia boleh ingat kembali, oh, ini tahun 85, oh bukan, ini tahun 98. Jadi saya pun rasa gembiralah melihat ibu saya tenang melihat gambar-gambar tu. Ada lagi tak aktiviti mudah seperti ini yang doktor boleh sarankan? Ada. Okey, so nampak kan kad-kad di tepi saya? Ya. So game ni ada 10 gambar lah. Lepas tu ada 5 pasangan. So apa yang kita perlu buat ialah lihat dengan teliti. Lepas tu memorize, hafalkan kedudukan gambar. Lepas tu kita akan tutupkan dan setiap kumpulan akan find the pasangan. Baik, kita boleh mula doktor? Boleh. Okey. Saya ambil kerja yang mudah lah, tutup je. Saya tutup. Dah tengok Fadli Yang paling cepat akan menang doktor ya? Ya, paling cepat. Cepat Okey. apa? Cepat apa? Pasangan, bukan ini. Oh, saya ingat cepat tutup. Bukan. Okey dah. Okey, boleh start. Boleh Okey. mula. Okey. Haja. Come on Fadli. boleh Okey, bantu, betul. Satu pasangan dah Satu. betul. Apple. Untuk Fadli. Okey, cepat Fadli. Mana apple? Bukan. Salah. Salah, tutup. Okey, tutup. Okey, betul. 2 apple, 2 pasangan. Kucing. Okey, kita dah habis. Okey. So doktor. Kumpulan yang mempunyai ingatan yang paling baik ialah perempuan punya lah. Wah. Ya, permainan ini mungkin nampak mudah tapi betul-betul dapat mengaktifkan minda kita. Tak sampai 10 minit dah selesai. Betul. Dan sebut tentang 10 minit saja. Sekembalinya nanti Zaki akan berkongsi beberapa lagi aktiviti yang boleh dilakukan bersama warga tua untuk tingkatkan minda mereka. Jadi, teruskan bersama kami dalam Sembang Sehat. Penuaan bukan alasan untuk melambatkan langkah. Lagipun, siapa yang tak nak kekal cerdas dan cergas semasa masa? Bolehlah kita menikmati kehidupan yang sihat dan bermakna. Tapi, apakah antara aktiviti yang boleh kita lakukan? Yang pertama, apa kata anda cabar diri sendiri untuk melengkapkan sebuah permainan puzzle? Selain melatih fokus dan mengasah ketajaman minda, bayangkan kepuasannya bila anda berjaya. Pasti bangga melihat hasil kerja sendiri kan? Yang kedua, jika anda belum pernah cuba aktiviti mewarna, inilah masanya. Aktiviti ini bukan hanya menenangkan, tapi dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Selain itu, dapat juga anda terukar kreativiti dan mengekspresikan diri. Yang terakhir, tahukah bahawa anda boleh melakukan senaman yoga sambil duduk di atas kerusi? Menariknya, anda masih boleh menikmati semua manfaat yoga. Aktiviti yoga kerusi ini boleh meningkatkan fleksibiliti tubuh dan kurangkan risiko jatuh. Ketiga-tiga tip ini boleh dilakukan di rumah. Jadi apa lagi? Mulakan dengan langkah yang kecil hari ini. Penuaan aktif untuk kehidupan yang lebih berkualiti dan produktif. Selamat kembali dalam Sembang Sehat. Tingkatkan daya mental anda dengan mula ubah gaya hidup seperti apa yang disarankan Zaki tadi. Tentunya topik pada malam ini bukan lagi hal yang tabu dan diabaikan, namun masih memerlukan banyak sokongan dan pengetahuan. Lagipun ada satu dapatan dari Samaritans of Singapore, SOS, yang amat membanggakan. Tahukah anda kes bunuh diri di kalangan warga tua berusia 70 hingga 79 tahun juga semakin meningkat? Risau Tapi bagaimana pula sekiranya kondisi warga tua mencapai tahap yang sukar untuk keluarga menjaga? Patukah mereka dihantar ke rumah jagaan, doktor? Yang ni memang susahlah. Saya perlu bincang dengan mereka dulu. Kalau keadaan warga tua tu tak begitu baik, banyak marah, banyak gaduh kat rumah, lepas tu caregiver pun burn out sampai tak boleh tahan lagi, kadang-kadang saya akan beritahu mereka mungkin pergi ke rumah jagaan adalah lebih baik. Sekiranya lah keluarga ni tak nak hantar rumah jagaan juga. Jadi apakah perkara-perkara yang harus mereka ambil perhatian? So yang ni paling penting ialah kita mau tahu apa
per care needs. Sama ada perlu helper tak. Ada orang kat rumah boleh jaga atau pergi ke daycare. Kat rumah keadaan bagaimana. Terutamanya ialah dari tandas ke bedroom. Yang itu paling penting sebab banyak orang tua mereka tak suka beritahu kita bila jatuh. Kalau warga tua tu tak boleh jalan, guna tongkat, kita pun make sure toilet door tu besar supaya mereka boleh masuk. So ada banyak perubahan rumah, kita perlu fikir dululah. Nampaknya semakin rancak perbualan kita, bermacam-macam informasi yang kita dah serapkan ke dalam minda. Sekarang ni kita nak uji sejauh mana minda kita masih mampu berikan perhatian dan dapat kekalkan fokus. Kali ini kita nak buat satu ujian yang dinamakan Stroop Test. Ujian ini boleh mengukur keupayaan kognitif seseorang dan tunjukkan bagaimana minda kita berfungsi sekiranya ada gangguan. Doktor akan tunjukkan 5 kad yang mengandungi perkataan dalam warna tertentu. Dan Fadli dan Siti Hajar, anda hanya perlu menyebut warna huruf tersebut. Dr. Tam, boleh tak tunjukkan contoh? Kalau anda nampak perkataan perang, tapi warna dia ialah hijau. Yeah. So jawapan betulnya ialah Hijau. Hijau. Nak juga participate. Hijau. Ya, betul. Dia memang suka menang, Doktor. Tak boleh kalah, Doktor. Tak kalah. Kita mulakan dengan Fadli dulu. Boleh, Fadli? Boleh. Okey, kalau dah sedia, kita mula sekarang, Doktor. Okey. 1, 2, 3. Okey. Fadli, tengok apa? Merah jambu. Okey. Biru. Betul, 2. Ungu. Jingga. 4, betul. Merah. Wow, not bad. Boleh tahan. Ajar, dah sedia, Ajar? Ajar pula. Gaduh menangkan ni kalau tak apa. Okay, ready? Okay, ready ya? Okey. Okey, yang ni. Kuning, Okey. hijau, orange, biru, Biru. purple. Memang dia purple. Oh. 4. Okeylah. Jadi Dr. Tak, apakah sebenarnya manfaat Stroop Test ni sebenarnya? Okey, so Stroop Test ni sebenarnya ialah satu ujian spesifik yang neurologist akan gunakan untuk ujian bahagian otak frontotemporal lobe. Dia cuma dulu-dulu efek bahagian otak pertama, mereka tak semestinya ada memory loss. Mereka punya perangai berubah. So kita guna test ni untuk tengok sama ada fungsi frontal lobe terancam. Sebelum kita akhiri episod kali ini, Dr. Tam, boleh anda kongsikan 3 peringatan penting mengenai topik kita malam ini? Okey, so kesihatan mental bukan tanda kelemahan. Sokongan keluarga dan masyarakat amat penting. Amalkan gaya hidup sihat dan pengeluaran aktif. Doktor ada sebut tentang penuaan aktif. Boleh doktor jelaskan? Pengeluaran aktif atau active aging, ada 3 perkara lah yang kita perlu tumpukan. Pertama ialah fizikal. Aktiviti fizikal tu sangat important. Kedua ialah active aging kepada minda. Kalau kita tak gunakan otak, dia akan lebih senang merosot. Ketiga ialah active social. Macam tadi kan Cik Ainun cakap dengan ahli keluarga visit ibu kamu, yang itu paling utamalah. Kita ada banyak orang-orang tua, mereka tinggal seorang susah. Tapi ada juga tinggal dengan keluarga tak baik pun susah. Terima kasih, Doktor. Jadi jangan lupa untuk catatkan nota-nota ini ke dalam jurnal kesihatan anda. Jangan lengah-lengah bila anda sedar akan sebarang perubahan pada orang tua anda yang tersayang. Terima kasih juga kepada Siti Hajar dan Fadli kerana sudi bersama kami. Sampai di sini saja masa yang ada bagi Sembang Sihat minggu ini. Jangan lupa untuk menjaga kesihatan anda dan jumpa lagi dalam Sembang Sihat.